Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita kali ini bersama saya Puan Haji Asmah, guru matematik anda. Hari ini cikgu nak buat ulang kaji tentang tajuk set, di mana cikgu namakan sebagai set anti gagal. Maksudnya kalau kamu dapat menguasai tajuk set ini, insya-Allah lah kamu anti gagal. Kamu tak akan gagal untuk menjawab bagi tajuk ini. Dah bersedia? Mari kita mulakan sekarang. Mari kita baca soalan, contoh soalan ini yang kita akan membuat ulang kaji. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set A disilangkan dengan set B pelengkap. Baiklah, kita jawab bagi soalan A dulu, di mana soalannya adalah set A disilangkan dengan set B pelengkap. Set B pelengkap ini juga kita boleh katakan sebagai bukan B. Untuk memudahkan pemahaman kita, kita katakan bukan B. Sebelum kita menjawab soalan itu, kita lihat gambar rajah Venn yang diberikan dalam soalan. Kita nampak kan gambar rajah Venn, set A, set B dan set C. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lihat ada berapakah ruang yang tertutup dalam gambar rajah Venn tersebut. Baiklah, mari kita kira bersama dan cikgu akan labelkan ruangan-ruangan tertutup itu dengan nombor. Baiklah, kita tengok sini. Ini adalah ruangan pertama, cikgu labelkan dengan nombor 1, ruangan kedua, ruangan ketiga dan ruangan yang keempat. Kita ada 4 ruangan yang tertutup bagi soalan A. Untuk menjawab ini, kita lihat set A disilangkan dengan set B pelengkap. Apabila kita jumpa dihubungkan dengan persilangan. Apabila kita jumpa persilangan, apa harus kita lakukan? Ya, betul. Apabila kita jumpa persilangan, kita hendaklah mencari persamaan yang ada dalam set A dan set B pelengkap. Sekarang kita tengok apakah persamaan yang ada dalam set A dan set B pelengkap. Cikgu senaraikan. Set A. Set A, cuba lihat kita ada set A. Set A kita ada, apakah label yang terdapat dalam set A? Set A kita ada label nombor 1 dan 2. Jadi ini adalah set A. Dihubungkan dengan tanda persilangan. Kita lihat pula set B pelengkap. Set B pelengkap. Set B pelengkap ada, kalau set B kita ada 2 dan 3. Tapi set B pelengkap juga merujuk kepada bukan B. Bukan B kita ada 1, 4. Apabila kita jumpa tanda persilangan, ini tanda persilangan, ini tanda persilangan, kita hendaklah mencari persamaan. Kita harus mencari persamaan. Apakah persamaan dalam set A dan set B pelengkap? Ya, persamaannya adalah 1. Jadi, daripada sini soalannya mengkehendaki kita melorekkan. Jadi, kawasan yang kita perlu lorekkan adalah yang dilabelkan dengan 1. Dan kita lorekkan kawasan yang dilabelkan dengan 1. Dah siap. Satu lagi cikgu nak pesan, kalau dah kita labelkan ini, kita tak perlu padam. Tidak menjadi kesalahan kepada kita kalau label masih lagi terdapat dalam gambar rajah Venn itu. Yang penting, pemeriksa hendak lihat kita melorek bahagian manakah yang sepatutnya mengikut kehendak soalan. Boleh? Boleh macam ni? Okey. Nanti kita menjawab bagi soalan B pula. Sekarang kita lihat kepada soalan B. Soalan B. Set A kesatuan set B
dan disilangkan dengan set C pelengkap. Set C pelengkap juga kita sebut sebagai bukan C. Oleh itu, mari kita lihat gambar rajah Venn yang diberi kepada kita. Gambar rajah Venn ini, kita lihat ada berapakah ruangan yang tertutup. Ini adalah cara untuk menjawab dengan betul dan berkesan. Baiklah, kita kira sama-sama. Cikgu labelkan setiap ruangan yang tertutup itu. Cikgu labelkan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ya, kita ada 7 ruangan yang tertutup bagi gambar rajah Venn yang diberikan kepada kita. Sebelum itu, mari cikgu nak uji sikit tentang pengetahuan kita berkaitan gambar rajah Venn ini. Mari kita labelkan, nyatakan apakah label yang terdapat dalam set A. Baiklah, label yang terdapat dalam set A adalah 1, 2, 4 dan 5. Ini adalah label dalam set A. Sekarang kita lihat pula label yang terdapat dalam set B. Label yang terdapat dalam set B adalah 2, lagi 3, 5 dan 6. Dalam set C, kita ada 4, 5, 6 dan 7. Pandai. Dan inilah label-label yang terdapat dalam set. Baiklah, kita berbalik kepada soalan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu melakukan sebahagian dulu. Sebab kita ada A kesatuan B dan disilangkan dengan C pelengkap. Kita lakukan operasi ini sebahagian dulu. Di mana cikgu akan lakukan operasi yang pertama, iaitu ini ya. Set A kesatuan dengan set B. Ini adalah simbol kesatuan. Kesatuan. Apabila kita jumpa simbol kesatuan ini, kita haruslah mencari. Kalau kita jumpa simbol persilangan, kita mencari persamaan. Kalau kita jumpa simbol kesatuan ini, kita mesti gabungkan. Gabungkan. Baiklah. Macam tadi, kita lihat dulu set A. Set A. Apakah set A? Label terdapat set A. 1, 2, 4 dan 5. Ini. Kesatuan dengan set B. Set B kita ada 2, 3, 5, 6. Jadi, apabila kita berjumpa, dihubungkan dengan simbol kesatuan, kita harus gabungkan. Baiklah, kita gabungkan antara set A dan set B. Set A dan kita gabungkan. Apabila kita lihat dalam set A dan set B ada persamaan, kita cuma tulis sekali saja. Oleh itu, set A kesatuan set B, nilai yang kita label yang kita dapat adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini adalah label yang terdapat dalam set A kesatuan set B. Kita belum siap lagi ya, sebab kita ada lagi satu lagi bahagian di mana kita set A kesatuan B, kita mesti satu lagi ini disilangkan dengan C pelengkap. Di mana set A kesatuan set B kita dah ada. Sekarang kita tulis saja di sini. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ini yang cikgu masukkan dalam kotak ini. Kita nak hubungkan dengan tanda persilangan dengan C pelengkap ataupun bukan C. Apakah label yang terdapat dalam bukan C ataupun C pelengkap? Sebagaimana yang kita tahu tadi, kalau dalam C kita ada 4, 5, 6, 7. Jadi kalau dalam bukan C atau C pelengkap, kita ada 1, 2 dan 3. Cikgu masukkan juga dalam kurungan. Kurungan ni cikgu special sikit. Baiklah. Ini adalah tanda persilangan. Di kiri dan kanan tanda persilangan tu ada 2 kotak, di mana kotak itu mewakili yang di kiri adalah mewakili bagi set A kesatuan B dan di sebelah kanan adalah set C pelengkap. Apabila kita jumpa tanda persilangan, kita harus mencari persamaan. Apakah persamaan yang ada di antara ni? Kedua-dua bahagian set ini. Kita lihat nombor 1. Baiklah, 1 ada. 2 ada. 3 ada. Jadi, kawasan kita perlu lorekkan kawasan 1, kawasan 2 dan juga kawasan 3. Jadi, kita lorekkan 1, 2, 3. 1, kawasan 2, kawasan 3. Tada, dah siap kan? Mudah? Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan tepat dan anti gagal. Mudah kan? Seterusnya kita kepada soalan yang kedua. Mari kita baca soalan ini. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan keadaan set semester adalah set X kesatuan set Y kesatuan set Z. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan A, Y disilangkan dengan Z, iaitu set Y disilangkan dengan set Z. Mari kita jawab soalan A ini dulu. Soalannya, set Y disilangkan dengan set Z. Soalan ini mudah. Sebab kita dapat lihat kan, dalam gambar rajah Venn, set X mewakili bentuk bulatan. Set Y mewakili bentuk segitiga. Dan set Z mewakili bentuk segi empat. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan ini, kita yang pertama, macam cikgu cakapkan tadi, kita perlu melihat ada berapa ruangan yang tertutupkah bagi gambar rajah Venn ini. Baiklah, kita labelkan. Mari label bersama cikgu. Ini adalah kawasan yang pertama. Kawasan yang kedua, cikgu labelkan. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Kita ada 5 kawasan yang tertutup bagi gambar rajah Venn ini. Sekarang kita lihat antara set Y dan set Z dihubungkan dengan simbol persilangan. Apabila jumpa simbol persilangan, kena cari persamaan. Baiklah, kita lihat pada set Y dulu. Apakah label yang terdapat dalam set Y? Set Y itu berbentuk segitiga.
Label terdapat set Y adalah 2 dan 3. Ini adalah set Y, 2 dan 3. Cikgu sengaja kurungkan dalam kotak ni supaya kita nampak. Dan set Z, ada yang tanya cikgu kalau tak buat kotak tu boleh tak? Boleh sebenarnya. Cikgu untuk memudahkan kamu nampak untuk cikgu yang cikgu bincangkan di sini. Baiklah, labelkan pula set Z. Set Z kita ada, apakah label yang terdapat dalam set Z? Ya, kita ada 3, 4 dan 5. Cikgu masukkan juga dalam kotak ni. Baiklah, antara set Y dan set Z dihubungkan dengan persilangan. Apabila jumpa persilangan, sekali lagi cikgu nyatakan kita mencari persamaan. Baiklah, kita lihat persamaannya. 2. Ada tak persamaan ni antara set Y dan set Z? Tak ada. Okey, 3. Set Y ada 3. Set Z pun ada 3. Yang lain, 4 dan 5 tak ada kan? Jadi, kawasan yang ni yang perlu kita lorek adalah kawasan yang bertanda 3 sahaja. Jadi, mari kita lorekkan. Bila lorek tu, satu lagi, jangan biar lorekkan kita itu keluar dari kawasan yang tertutup bagi ruangan 3 itu. Jadi, kita lorekkan kawasan 3 itu saja. Dah siap kan? Mudah kan untuk mendapat 1 markah bagi soalan ini. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Gambar rajah sama juga macam soalan DA tadi. Di mana bagi soalan B, dalam kurungan set X pelengkap disilangkan dengan set Z dan digabungkan dengan set Y ataupun kesatuan set Y. Baiklah, kita lihat ini. Cikgu tulis dulu. Set X pelengkap disilangkan dengan set Z dan kesatuan set Y. Baiklah. Bagi soalan ni mudah. Sebab kita perlu selesaikan operasi yang terdapat dalam kurungan dulu. Sebelum itu, kita mesti labelkan gambar rajah Venn yang telah diberikan kepada kita. Mari kita labelkan. Kawasan yang tertutup. Okey. Kita labelkan ruangan-ruangan yang tertutup. Kita nak tahu ada berapakah ruangan yang tertutup dalam gambar rajah Venn kita ini. Ini label yang pertama. Label yang kedua. Label yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Kita ada 5 ruangan yang tertutup bagi gambar rajah Venn ini. Oleh itu, mari kita selesaikan soalan ini. Kita selesaikan yang terdapat dalam kurungan dulu, iaitu set X pelengkap disilangkan dengan set Z. X pelengkap ini merujuk kepada bukan X. Kita tengoklah. X pelengkap. Set X pelengkap. Okey. Apakah label yang terdapat dalam X pelengkap ataupun bukan X? Kita lihat label-label yang tak ada dalam X. Kalau dalam X, kita nampak kan? X tu adalah dalam kalau X tu gambar rajah Venn dia yang bulat ni. Ini dalam bulat ni. Dalam bulat ini ada label 1, 2, 3 dan 4. Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau bukan X adalah 5. Kita ada 5. Dan kita lihat pula apakah label yang terdapat dalam Z. Dalam Z, okey, baiklah. Dalam Z, inilah bentuk Z ni. Label yang terdapat dalam Z adalah 3, 4 dan 5. Kita ada 3, 4 dan 5. Jadi kita tulis dah. 3,
4 dan 5. Cikgu dia suka kurungkan. Mudah untuk memudahkan kamu melihatnya. Jadi, di sini hubungan antara set X pelengkap dan set Z dihubungkan dengan simbol persilangan. Kalau simbol persilangan, kita perlu mencari persamaan. Ya, jadi kita akan dapat persamaannya adalah 5. 5 adalah persamaannya. Belum siap lagi ya. Sebab kita ada satu bahagian lagi di mana set X pelengkap persilangan Z, kita nak kesatuan dengan set Y. Di mana X pelengkap disilangkan dengan Z, kita dapat 5. Kita nak kesatuan dengan Y. Apakah set Y? Lihat set Y. Set Y ini rajah set Y. Dalam set Y kita ada nombor 2 dan 3. Jadi dalam set Y kita ada 2 dan 3. Apabila kita jumpa simbol ini ya, kesatuan, kita kena gabungkan. Jadi kita gabungkan ini 5, 2, 3. Jadi kita satuan, kita gabungkan, kita dapat jawapannya 5, 2, 3. Jadi kawasan yang perlu kita lorekkan adalah, ini jawapan akhirnya lah. Kawasan yang bertanda yang dilabelkan dengan 5, 2 dan 3. Jadi cikgu lorekkan kawasan 5, kawasan mana? Okey, kawasan ini, kawasan 5. Lorekkan, jangan keluar daripada kawasan. Kawasan 5. Lagi kawasan 2 dan kawasan 3. Okey, 2 dan 3 kita boleh sekalikan. Dah siap. Boleh kan? Boleh macam ni? InsyaAllah boleh kan? Kita ke soalan yang seterusnya. Kita buat ulang kaji ya. Bagi soalan ini, kita baca soalan dulu. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set P. Set P pelengkap disilangkan dengan set R pelengkap. Bagi soalan A. Kita jawab soalan A dahulu. Set P pelengkap disilangkan dengan set R pelengkap. Maksudnya, kalau kita nak mudah faham, memudahkan kefahaman kita, set bukan P disilangkan dengan set bukan R. Perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah dengan melihat gambar rajah Venn yang diberikan dan mencari ruangan yang tertutup dalam gambar rajah Venn itu, lalu dilabelkan. Mari kita labelkan ruangan tertutup yang terdapat dalam gambar rajah ini. Cikgu labelkan ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga, ruangan keempat, dan ada satu lagi ruangan ni. Ini adalah ruangan yang kelima. Kita ada 5 ruangan yang tertutup. Macam biasa, kita mencari apakah label yang terdapat dalam P pelengkap. P pelengkap bermaksud label yang terdapat dalam bukan P. Kalau kita lihat, kita ada label kita 1 sehingga 5. Jadi, kalau P sahaja, 1, 2 dan 3. Jadi, kalau di sini P pelengkap ataupun bukan P, bermaksud labelnya adalah 4 dan 5. 4 dan 5. Ini adalah P pelengkap. Sekarang kita tengok pula R pelengkap ataupun bukan R. Kalau kita lihat set R, dalam set R kita ada label 3 dan 4. Set R tu yang bentuk oval, bulatan bujur tu, yang kecil tu. Jadi itu adalah R
ada 3 dan 4. Tapi kehendak soalan adalah R pelengkap ataupun bukan R. Jadi bukan R adalah 1, 2 dan 5. 1, 2 dan 5. Masukkan. Antara set P pelengkap dan R pelengkap dihubungkan dengan persilangan. Macam biasa, apabila kita jumpa persilangan, kita haruslah mencari persamaan. Cuba lihat persamaan set P pelengkap dan set R pelengkap. Apakah label yang sama bagi kedua-dua set itu? Ya, label yang sama adalah nombor 5. Nombor 5 ni adalah label yang sama. Jadi, kawasan yang perlu kita lorekkan adalah kawasan yang dilabelkan dengan 5. Kita lorekkan. Lorek berhati-hati ya. Dah siap. Mudah kan untuk menjawab bagi soalan ini? Seterusnya, cikgu akan buat ulang kaji bagi soalan B pula. Ini adalah soalan terakhir bagi slot ini. Ini adalah merupakan soalan berfikir aras tinggi. Di mana soalan B memerlukan kita, cikgu baca soalan. Takrifkan set yang mewakili rantau berlorek dalam rajah dalam sebutan P, Q dan R dengan menggunakan simbol kesatuan dan atau simbol persilangan. Kita lihat bagi soalan ini, gambar rajah Venn yang diberikan kepada kita. Gambar rajah Venn ini telah siap dilorekkan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mentakrifkan. Apakah mentakrifkan berkaitan yang dilorekkan dalam gambar rajah Venn ini? Jangan risau, soalan ni pun mudah jika kita tahu caranya. Baiklah, sebagaimana kita menjawab soalan yang memerlukan kita melorek, untuk mentakrifkan set ini juga, kita perlu melabelkan. Kita perlu melabelkan setiap ruangan yang tertutup yang ada di sini. Baiklah, langkah pertama adalah kita labelkan. Cikgu labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sekarang gambar rajah Venn kita terlihatlah kita ada 7 ruangan yang tertutup. Perkara pertama yang perlu kita lakukan, kita lihat dulu. Gambar rajah Venn ini, set manakah yang di dalamnya mewakili ada ketiga-tiga bahagian yang berlorek? Set manakah yang ada ketiga-tiga bahagian yang berlorek? Ya, yang pertama kita lihat, kita ada set R. Dalam set R, kita ada 3, 4, 6 dan 7. 3, 4, 6 dan 7. Yang berlorek adalah 3, 4, 6. 3, 4, 6. Dalam set P, kita hanya ada 2 bahagian yang berlorek sahaja. Begitu juga set Q, kita ada 2 bahagian yang berlorek sahaja. Jadi antara set P dan set Q, bagaimana kita hendak mendapatkan antara set P dan set Q semua bahagian yang berlorek? Sebelum tu, kita labelkan dulu set P. Set P adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan 4. Set Q, kita ada 5, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6.
Dan set R tadi 3, 4, 6, 7. Set R tadi 3, 4, 6, 7. Sekarang kita lihat hubungan antara set P dan set Q. Sebab dalam soalan minta kita menggunakan simbol ini kesatuan ataupun simbol persilangan. Kita nak guna kesatuan dulu boleh atau mana-mana satu pun kita nak guna boleh. Sekarang kita lihat antara set P dan set Q. Antara set P dan set Q, bagaimana kita nak mendapatkan kawasan yang berlorek ini, iaitu kawasan 3, 4 dan 6. Kita nak letak hubungan apakah di sini? Apakah hubungan yang kita nak letakkan di sini? Hubungan, kita nak letak hubungan mana? Agar kita mendapat 3, 4 dan 6. Ya, kita letakkan hubungan kesatuan. Apabila set P kesatuan set Q, kita akan mendapat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Baru satu bahagian. Jadi ini adalah set P kesatuan set Q. Dan bagaimana kita nak menghubungkan set P kesatuan set Q dengan set R? Sekarang P kesatuan set Q, kita nak hubungkan dengan apa? Cikgu letak kat sini. Apakah yang kita nak masukkan dengan set R? Agar kita mendapat jawapannya adalah ini set R, kita nak hubungkan set P, cikgu labelkan, cikgu tuliskan label yang ada 3, 4, 5 dan 6. Ini dengan set R, agar jawapan akhirnya kita mendapat 3, 4 dan 6. Baiklah, apakah set R yang ada di sekitar kita ada? 3, 4, 6 dan 7. Kalau kita gabungkan, kalau cikgu menggunakan simbol kesatuan, tentulah kita akan dapat lebih banyak kan? Kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Oleh itu kita menggunakan simbol persilangan. Apabila kita menggunakan simbol persilangan, kita mencari persamaan. Persamaannya adalah 3, 4 dan 6. Oleh itu, di kawasan ini, kita tuliskan, kita akan dapat set P kesatuan set Q persilangan dengan set R. Inilah jawapan yang kita kehendaki. Dan kita boleh tulis di sini set P kesatuan set Q persilangan set R. Boleh begitu? Sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap perkongsian ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan SPM nanti. Jumpa lagi.